وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah hari ini kita akan membicarakan tentang apakah yang dimaknakan dengan at-ta'wil. Kata pengarang, takallam 'an at-ta'wil, al-jawab at-ta'wil huwa ikhrajun nassi 'an zahirihi وهو جائز في الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الله له يد أن الله له يد جارحة أو وجه جارحة أو أنه يجلس على العرش أو يسكن في جهة أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سورة آل عمران. وقد دعا الرسول لابن عباس بقوله: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه البخاري وابن ماجه والحافظ ابن الجوزي. Baik, kata pengarang rahimahullah, bincangkan tentang takwil. Jawapannya, takwil ialah mengeluarkan nas Al-Quran dan hadis dari kefahaman zahirnya. Takwil dibolehkan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang zahirnya membawa kekeliruan bahawa Allah mempunyai anggota tangan atau anggota muka, atau bahawa dia duduk di atas arash, atau mendiami di sesuatu arah atau pihak, atau bahawa dia disifatkan dengan suatu sifat daripada sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya, ayat-ayat yang mutasyabihat, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Baik. Kemudian kata pengarang, dalam suatu hadis diriwayatkan bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mana doa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Allahumma 'allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Maknanya, ya Allah, kurniakanlah baginya ilmu hikmah dan ilmu ta'wil Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita membincangkan tentang masalah ta'wil, tidak kita terlebih dahulu mestilah memahami bahawasanya nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis yang warid sama ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terbahagi kepada dua jenis. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Taala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mafhumnya daripada ayat Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7, mafhumnya Allah Ta'ala dialah yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran,
kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab, yakni ummul kitab. Itulah intipati Al-Quran yang menjadi sumber rujukan, yang dinamakan sebagai ayat muhkam. Dan yang selainnya itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang hatinya itu ada padanya kecondongan kepada kesesatan, cenderung pada kesesatan, maka mereka akan buat apa? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Maka mereka mengikuti zahir-zahir ayat yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Untuk mencari-cari fitnah. Fitnah di sini bukan makna fitnah yang kita faham. Dalam bahasa Melayu, sebagian orang dia memahami fitnah dengan makna menyebarkan pendustaan tentang seseorang. Itu fitnah yang difahami oleh orang Melayu dengan makna buhtan. Yang ini kita dah jelaskan dalam pengajian kita yang sebelum ni tentang makna fitnah apabila Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat itu al-fitnah di sini bukan dengan makna fitnah yang buhtan, iaitu menyebarkan pendustaan terhadap seseorang, disebarkan pada orang-orang yang lain. Itu fitnah dengan makna buhtan. Adapun fitnah dalam ayat tersebut dengan makna asyirku wal kufru, syirik dan kufur. Jadi orang-orang yang berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat, mereka ini cenderung untuk berpegang pada ayat mutasyabihat, yang mana berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat adalah pintu-pintu kepada kekufuran dan kesesatan dan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibtigha ta'wilih, dan mereka mencari-cari takwilnya. Yakni di sini takwil dengan makna mereka mencari takwil dengan takwil yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma', dengan bahasa Arab yang asal, dengan bahasa Arab yang asli. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kemudiannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm. Di sini ada dua qiraat, ada dua bacaan. Yang pertama bacaannya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Berhenti setakat tu. Maknanya tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang ilmunya mendalam, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanya beriman terhadap ayat-ayat tersebut dan semuanya adalah daripada di sisi Tuhan kami. Iaitu satu qiraat yang menunjukkan kewujudan apa yang dipanggil sebagai takwil ijmali. Takwil ijmali. Nanti kita akan bincangkan dalam masalah ini. Kemudian ada satu qiraat yang lain dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Maka dalam satu qiraat yang lain tidak ada, mafhumnya tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala warrasikhuna fil 'ilm, iaitu ayat-ayat mutasyabihat yang ada padanya pengetahuan ayat mutasyabihat itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada sebahagian ayat mutasyabihat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada sebahagian orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, yang mereka mendalam ilmunya, yang mana mereka tahu tentang takwil-takwil bagi sebahagian ayat Al-Quran. Nanti juga kita akan bincangkan tentang masalah ini. Baru-baru ni ada seorang sahabat saya, Dr. Sobri, beliau telah membentangkan tentang masalah ni tapi dalam bahasa Inggeris. Tapi ala kulli hal, insya-Allah kita akan cuba untuk menjelaskan dengan lebih jelas. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan kemudian tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah kita ketahui bahawasanya Al-Quran itu terbahagi kepada
dua jenis. Al-Quran itu terbahagi kepada dua jenis ayatnya. Pembahagian ayatnya dalam satu pembahagian dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, ayat yang dipanggil sebagai ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat. Apabila kita menyebutkan tentang ayat yang muhkamat, apakah makna ayat yang muhkamat? Makna ayat yang muhkamat ialah yang mana dia datang dalam Al-Quran dengan lafaz yang mana apabila dibaca, ia tidak memerlukan lagi dengan pemahaman makna-makna yang lain. Dia datang dengan satu makna je. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Maka dalam ayat ini, Qul huwallahu ahad, jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Makna ahad itu Esa, jelas. Tidak perlu lagi kepada pemahaman yang ahad ini ada berapa makna, makna yang layak bagi Allah, makna yang tak layak bagi Allah, tak perlu lagi kepada penjelasan tersebut. Atau seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Seperti Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Kutiba alaikumus siyam, dan telah difardukan ke atas kalian berpuasa. Maka di sini ayatnya jelas. Ayatnya jelas, muhkam, jelas. Tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sirah-sirah para anbiya ataupun al-umam as-sabiqah, umat-umat yang terdahulu. Itu mereka, ayat-ayat tersebut tidak memerlukan kepada penjelasan dengan makna, penjelasan maknanya. Kalimah itu dia datang dengan makna tersebut. Tidak lagi perlu kepada penjelasan yang lebih dan sebagainya. Adapun di sana terdapat ayat-ayat yang dipanggil sebagai ayat yang mutasyabihat. Apabila kita sebut ayat mutasyabihat ini, maka ayat yang mutasyabihat ini terbahagi kepada beberapa jenis. Terbahagi kepada beberapa jenis. Maka ayat yang mutasyabihat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah ayat mutasyabihat yang mana takwilannya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tentang makna tersebut. Adapun terdapat ayat mutasyabihat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada para ulama yang mereka ini ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm. Apakah dia ar-rasikhuna fil ilm? Iaitu mereka yang mendalam ilmu agamanya, yang mereka faham tentang perkara tersebut. Contoh ayat mutasyabihat yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tentang maknanya. Apakah dia? Iaitu ayat mutasyabihat yang ianya berkaitan dengan, sebagai contoh, ialah bilakah berlakunya hari kiamat. Contohnya, bilakah berlakunya hari kiamat. Ini adalah jenis ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mengetahui tentang bilakah berlakunya hari kiamat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka itu adalah jenis-jenis ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ada ayat mutasyabihat yang ianya diketahui juga maknanya diketahui. Bila kita sebut diketahui maknanya, maka di sini kita kena faham. Apabila disebut diketahui maknanya, bukan bermakna para ulama ini dia telah kata ayat ni memang betul-betul maknanya macam tu. Tidak. Sebab tu kita perlu memahamkan dalam masalah ini tentang apakah makna takwil tu. Barulah kita masuk tentang apakah makna takwil tu. Apakah makna takwil? Takwil ialah kita mengeluarkan nas. Kita ni maknanya para ulama lah. Ialah para ulama dia mengeluarkan nas Al-Quran dan hadis daripada kefahaman zahirnya. Zahir
Al-Quran dan zahir hadis jika difaham secara literal meaningnya, maka ia akan membawa kepada kekeliruan. Kekeliruan. Kekeliruan daripada sudut apa? Especially apabila ayat-ayat tersebut berkaitan dengan ayat-ayat sifat Allah. Ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ayat-ayat tersebut difahami secara literal, maka itu akan membawa kepada kefahaman tashbih dan juga tajsim. Tashbih dan juga tajsim. Maka apabila ia membawa kepada tashbih dan tajsim, maka para ulama kata sudah tentu ayat tersebut bukan bermakna demikian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawasanya Al-Quran ini yang ummul kitab. Ummul kitab ni maknanya apa? Ni maknanya ialah sumber. Sumber bagi rujukan di dalam Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat yang muhkamat. Maka ayat yang mutasyabihat sini dia tak boleh difaham secara standalone. Secara dia je. Tak boleh difahami secara dia je. Ayat tu saja dia terus membawa kefahaman. Tak boleh. Ayat yang jenis mutasyabihat sini dia kena difahami dengan apa? Dengan mengembalikan kefahamannya itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Contoh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iaitu kita faham daripada sini Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu dia bersifat dengan istiwa. Dia bersifat dengan istiwa. Maknanya Tuhan itu beristawa. Tetapi di sini istawa, kita tak boleh faham makna istawa ini dengan makna sebahagian orang memahami maknanya ialah duduk bersemayam, duduk bersila di atas arasy, menempati arasy. Maka ini adalah tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana kefahaman ini akan membawa kepada tashbih dan tajsim. Tashbih menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Tajsim ialah mereka memahami apabila disebut duduk atas arasy berarti Allah Ta'ala itu adalah jisim, bersifat dengan sifat jisim, kerana duduk itu adalah sifat jisim. Maka ayat yang mutasyabihat seperti ini, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak boleh difahami dengan makna zahirnya sahaja. Iaitu literal, diambil kalimah istawa terus diterjemahkan secara literal. Kalau kalimah itu di Google kan, contohlah Google Translate contohnya, maka istawa ni akan membawa makna bahawasanya duduk contohnya. Maka kita katakan tidak seperti itu, kerana ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak dia mesti kembalikan kepada apa yang disebut sebagai ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat. Kerana apa? Kerana bukan semua orang yang membaca Al-Quran maka dia memahami makna ayat Al-Quran tersebut. Hatta ayat yang muhkamat pun, kalau orang-orang ajam seperti kita, yang tidak memahami bahasa Arab, kita memerlukan kepada terjemahan. Kita memerlukan kepada kefahaman. Maka ayat Al-Quran bukan boleh difahami dengan terjemahan yang simple, terjemahan yang secara direct translation. Kerana direct translation itu akan membawa kepada kefahaman yang salah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, contoh dalam ayat dalam surah Yasin yang kita selalu baca, Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ayat ni tak boleh kita faham bahawasanya apabila Allah Ta'ala mencipta makhluk, Allah Ta'ala akan sebut kun. Salah tu. Itu adalah kefahaman yang salah. Kerana Allah Ta'ala tidak menyebut kun apabila Allah Ta'ala mencipta makhluk. Bukannya Allah Ta'ala berbicara dengan huruf atau suara atau bahasa. Kerana apa? Kerana itu adalah sepakat para ulama bahawasanya kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, Innallaha yatakallamu la ka kalamina. Allah Ta'ala itu berfirman bukan seperti bicaranya kita. Yatakallamu bila alatin
Allah Ta'ala itu berbicara atau berfirman, bersifat dengan kalam tanpa berhajat kepada alat, mulut, bibir, lidah, gigi dan sebagainya. Maha suci Allah. Dan juga bila harfin wala sautin, juga tanpa huruf, tanpa suara, wala lughatin, dan tanpa bahasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat kalamnya bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa dan tidak berhajat kepada alat. Adapun yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maksudnya ialah mencipta bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Semudah sebutan kun je bagi kita. Contoh kita sekarang nak sebut kun, bukannya susah pun nak sebut kun, senang je. Kun, tak susah pun. Okay? Sebagaimana kita orang Melayu pun faham. Contohlah kalau seorang datang pada kita, untuk kita ni, untuk minta bantuan kita melakukan sesuatu perkara yang kita dah selalu buat benda tersebut dan amat mudah bagi kita untuk melakukan perkara tersebut. Contohlah, kalau saya ni pandai design, contoh designer, pandai design poster contohnya. Kemudian datang seorang pada saya tak tahu nak design poster macam mana. Lalu dia minta kepada saya, boleh tak tolong buat poster ni? Saya berkata, alah kacang je. Bila kita sebut alah kacang je, bukan makna kalimah kacang ni kita buat poster guna kacang, atau kita buat poster sambil makan kacang, atau poster itu diperbuat daripada kacang. Bukan. Bila kita kata alah kacang je, maksud kacang ni ialah mudah. Mudah. Begitu juga Al-Quran apabila disebut idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu adalah suatu ibarat nak menunjukkan betapa mudahnya mencipta bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semudah sebutan kun. Sebab tu kita kata Al-Quran, especially yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, tidak boleh difahami secara literal. Kerana jika difahami secara literal, pasti ia akan membawa kepada kefahaman akidah yang salah. Dia akan membawa kepada kefahaman akidah yang salah. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat ini, seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mesti dikembalikan terlebih dahulu kepada muhkamat. Apa muhkam dia? Muhkam dia ialah Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk seperti duduk, seperti menempati sesuatu. Maka apakah makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Secara asasnya kita kena perlu faham kat sini. Secara asasnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini tidak diketahui makna yang spesifik yang dikehendaki Allah melainkan Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang tahu tentang makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa secara spesifik. Apakah dia? Tetapi bagi golongan yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka ini mengetahui makna-makna yang layak bagi Allah. Makna-makna yang layak bagi Allah, yang mana makna tersebut adalah makna daripada istiwa ataupun makna daripada kalimat istawa. Contoh kita nak faham dalam masalah ni. Istawa dalam bahasa Arab, kata ulama lughah, ulama bahasa. Kalau kita buka contoh kita kena tunjuk contoh dulu baru kita faham. Okey. Sekejap saya tunjuk contoh. Kita sama-sama tengok supaya kita lebih faham. Okay, apa yang dimaksudkan dengan takwil ini.
Okay, sekarang mudahlah, kita dah ada Google kan. Okay, so kita buka Mu'jam bahasa Arab online lah. Okay, Mu'jam bahasa Arab online. Jadi di sini harap semua nampak ke tak nampak? Nampak ke? Okey, nampak. Okay, kalau dilihat di sini, saya zoomkan sikit. Nampak ni kat sini. Kalau dilihat di sini, mungkin kecil sikit tapi boleh kau nampak. Okay, kalau dilihat di sini, bila kita sebut kalimah istawa, ini kalimah istawa. Ada berapa makna ni? Sekurang-kurangnya dekat sini ada berapa makna? Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam Mu'jam online ni saja ada 12 makna. Ada 12 makna istawa. Jadi bagaimana kaedah takwil yang disebut oleh para ulama? Maka di sini apabila di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Berhenti kat situ. "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina." Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya terdapat satu kelompok ulama, satu golongan ulama yang ia menjadi pegangan kebanyakan ulama salafus soleh. Kebanyakan ulama salafus soleh mereka berpegang dengan kaedah ini. Iaitu apa? Dipanggil sebagai takwil ijmali. Okey, takwil ijmali. Apakah dia takwil ijmali? Takwil ijmali ni ialah ada kelompok ulama yang mereka tidak memberikan makna yang spesifik pada kalimah-kalimah yang mutasyabihat. Tetapi kaedah dia apa? Kaedah dia, kita sebut dalam bahasa Arab dulu, kaedah dia apa? Kaedah dia mudah je. Qira'atuhu tafsiruh. Itu kaedah dia. Bacaannya itulah tafsirannya. Maknanya apa dia? Maknanya apa dia? Maknanya bila kita baca ayat, contoh, kita bagi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bila kita baca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita kata apa? Kami beriman dengan istawa. Maknanya Allah Ta'ala memang bersifat dengan istiwa. Boleh, tak ada masalah. Bacaannya itu, bacaan ayat tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bacaannya itu, itulah tafsirannya. Kami tak kata apa-apa dah, itulah tafsirannya. Yang penting, kata kalau ulama salaf punya pegangan, yang kebanyakan ulama salaf punya pegangan, dia kata apa? Yang penting istawa di situ bukan sama maknanya dengan makna yang makhluk. Istawanya adalah istawa yang layak bagi Allah. Tapi mereka tak spesifikkan makna. Mereka tak kata maknanya adalah qahara, menguasai, atau hafidha, menjaga. Tak ada. Mereka kata istawa situ kami beriman Allah Ta'ala bersifat dengan istawa tanpa spesifikkan makna. Lalu mereka pun termasuk di dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Mereka kata, golongan-golongan yang mendalam ilmunya, mereka akan kata, kami beriman kepadanya, yakni apa yang ayat tu sebut, kami beriman. Of course lah, kita sebagai ahli sunnah yang khalaf pun yang terkemudian pun, daripada generasi terkemudian pun, kita tak boleh mengingkari bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Kalau seseorang dia mengingkari Allah Ta'ala bersifat dengan istawa, maka dihukumkan terkeluar daripada Islam. Kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Kita kena faham tu, kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Tetapi beriman dengan istiwa bukan makna kita beriman Allah Ta'ala tu duduk. Bukan makna kita beriman Allah Ta'ala tu bertempat. Tidak ada di kalangan seorang pun ulama salafus salih yang ahli sunnah wal jamaah
yang kata Allah Ta'ala itu istawanya adalah duduk atas arash, istaqarra ala al-arsh. Tak ada seorang pun ulama ahli sunnah yang kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menempati arash. Tak ada. Tak ada. Hatta Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Abu Ja'far At-Tahawi ke, Imam Malik ke, tak ada. Tak ada seorang pun yang kata Allah Ta'ala itu duduk atas arash. Tak ada. Mereka kata kami beriman Allah Ta'ala itu istawa. Dah, cukup. Cukup. Qira'atuhu tafsiru. Bacaannya itulah tafsirannya. Dah. Tak ada lagi penjelasan yang lebih lanjut. Tidak perlu lagi kepada pendetailan-pendetailan. Tetapi ada masalah yang berlaku. Apakah masalahnya? Masalahnya apabila Al-Quran ini dibaca oleh orang-orang ajam. Orang-orang ajam ni orang yang tidak bertutur bahasa Arab macam kita lah. Dibaca oleh orang-orang ajam, kemudian orang-orang ajam ini mereka nak memahami Al-Quran. Mereka nak memahami Al-Quran. Maka kaedah memahami Al-Quran sebagaimana yang telah kita jelaskan banyak kali sebelum ni, tidak boleh dibaca terjemahannya secara literal. Tidak boleh dibaca terjemahannya secara literal. Barang siapa yang semata-mata bergantung kefahamannya terhadap Al-Quran dengan membaca terjemahannya tanpa ada guideline. Guideline ni macam mana? Guideline ni ialah dia mantap ilmu tauhidnya, dia mantap kaedah-kaedah bahasa Arabnya supaya dia memahami perkara tersebut, ataupun dia pernah mengambil tafsir-tafsir Al-Quran yang mu'tabar daripada guru-guru yang bersanad. Contohnya dia ambil tafsir Al-Qurtubi, dia ambil tafsir At-Tabari, atau dia ambil tafsir Al-Alusi contohnya, ataupun kalau di alam Melayu ni biasanya dia ambil tafsir Jalalain contohnya. Dia ada guideline. Kalau tak ada guideline, problem dia ialah kadang-kadang terjemahan-terjemahan ini dia tidak tepat dengan bahasa Arab, kefahaman bahasa Arab, dan tidak tepat dengan kefahaman syarak. Ada sebahagian terjemahan dia terjemah a'amitum ma fis sama'. Ayat tu dipaham, tidakkah kamu beriman terhadap Tuhan yang berada di langit? Wal'iyadzubillah. Sedangkan para ulama mufassirin kata a'amitum man fis sama', maknanya bukan Tuhan di langit. Maknanya man dekat situ ialah malaikah, malaikat. Makna ayat tu ialah malaikat. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang berada di langit, yang mana para malaikat ini jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan bala ke atas manusia di atas muka bumi ini kerana kezaliman mereka, nescaya mereka akan timpakan bala seperti mana umat-umat yang terdahulu. Bukankah umat terdahulu kena bala? Bila ditimpa bala, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk timpakan bala. Sekali harung bala, hancur terus. Hancur terus umat-umat ni. Bukan makna ayat tu amintum man fis sama', Allah Ta'ala berada di langit. Jadi kita kena faham bahawasanya ayat-ayat Al-Quran, especially yang bentuk mutasyabihat, tidak boleh difahami dengan terjemahannya. Kerana kalau difaham daripada terjemahan secara literal, itu akan membawa kerosakan makna, kerosakan akidah, wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka kita kembali pada perbahasan kita. Apabila para ulama salafus soleh, kebanyakan para ulama salafus soleh yang mereka berpegang dengan takwil ijmali, mereka akan kata kami beriman Allah Ta'ala itu bersifat dengan istawa sebagaimana yang layak baginya, dan kami beriman bahawasanya sifat istawa itu tidak seperti makhluk. Istawa kama yaliqu bih, istawa sebagaimana yang layak baginya. Okey, dah fine, kita jelas, alhamdulillah. Kalau ada orang pada zaman sekarang yang mereka kata kami ikut cara salaf, iaitu kami beriman Allah Ta'ala bersifat dengan istawa, tetapi istawanya itu tak seperti makhluk. Alhamdulillah, kita kata anda bagus, anda hebat sebab anda boleh ikut cara salaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW puji salafus soleh. Nabi kata apa? Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun setelahnya, kemudian kurun setelahnya. Yakni kurun Nabi dan para sahabat, kemudian kurun sahabat dengan para tabi'in, kemudian kurun tabi'in dengan para tabi'in. Itu kurun salafus soleh.
Maka kalau ikut salafus soleh dengan cara yang benar, yes, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi masalahnya yang berlaku pada zaman sekarang, apa dia masalah dia? Masalahnya mereka yang kata mereka ikut salaf, hakikatnya mereka tak ikut salaf. Mereka tak ikut salaf. Mereka ikut siapa? Mereka buat ajaran lain yang mereka namakan salaf. Lalu mereka kata kami salafi, salafi, salafi. Bila mana mereka berinteraksi dengan ayat ini, dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa contohnya, mereka kata apa? Mereka kata Allah Ta'ala duduk atas arasy. Allah Ta'ala bersemayam atas arasy tapi tak seperti makhluk, sebagaimana yang layak baginya. Dia kata gitu. Maka ini adalah kesalahfahaman yang terbesar. Kerana apa? Kerana apa? Kerana memberi makna yang spesifik kepada kalimah istawa itu sendiri sudah takwil. Itu sendiri sudah takwil. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala cela orang yang mencari takwil dengan takwil yang salah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ. Zaigh ni apa? Dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Pasti dia akan mengikuti makna-makna yang mutasyabihat ini, makna-makna yang zahir. Makna-makna yang terkeluar daripada dasar ahli sunnah. Laisa kamithli syai' mukhalafatuhu lil hawadith, terkeluar. Sedang Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithli syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Dan sebagainya, ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya mereka ni cenderung buat takwil. Sebab tu dalam Al-Quran sebut fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ibtigha'a ta'wili maknanya takwil, yang mana takwil tersebut mereka memberikan makna spesifik pada kalimah istawa yang bercanggah dengan ayat-ayat muhkamat yang telah kita jelaskan tadi. Maka kalau orang zaman sekarang dia kata kami salafi, kemudian mereka kata Allah duduk atas arasy. Ini bukan salaf. Dan tak boleh juga kita menamakan mereka sebagai salafi, kerana kalimah salaf itu adalah kalimah yang mulia. Jangan kita panggil mereka sebagai salaf. Mereka bukan salaf, mereka adalah mujassimah musyabbihah al-wahabiyah. Jangan panggil mereka sebagai salaf. Maka kefahaman yang sebenar macam mana? Kefahaman salaf ialah qira'atuhu tafsir. Bacaannya itu adalah tafsirannya. Dah jelas, habis, settle masalah. Tapi masalahnya bila pergi pada orang ajam yang nak tahu juga makna, kami nak tahu juga makna istawa, apa makna istawa, maka datang ulama yang membuat takwil. Masuk mereka pada bacaan Al-Quran yang kedua. Yang berhenti tadi adalah golongan yang buat takwil ijmali, ataupun dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab dengan kefahaman yang lain dipanggil at-tafwid. At-tafwid. Tafwid ni maknanya menyerahkan maknanya yang layak bagi Allah tanpa menspesifikkan maknanya. Itu dipanggil tafwid ataupun takwil ijmali. Adapun ada golongan yang masuk bawah qiraat kedua disebut oleh para ulama qiraat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui tentang takwilnya, takwil yang benar. Takwil yang benar mengikut garis-garis panduan, prinsipal-prinsipal yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Iaitu ar-rasikhuna fil ilm, mereka mendalam dalam ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu bahasa, ilmu-ilmu Al-Quran, maka mereka buat sorry, kena tutup mic. Okey. Maka mereka buat takwil yang tafsili. Bila mereka buat tafsili, di sini kita kena faham bahawasanya adakah takwil tafsili dibenarkan? Ya, dibenarkan. Dari mana datang takwil tafsili itu dibenarkan? Pertama, bacaan ayat tadi. Dengan qiraat yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Kita faham bahawasanya ar-rasikhuna fil ilm, mereka tahu tentang takwilnya. Yang kedua, kalaulah takwil ini haram,
Kerana golongan yang Wahabi tadi, Mujassim, yang Musyabbih tadi, mereka kata apa? Mereka bawa kaedah mereka sendiri, kaedah yang dipakai oleh mereka tetapi cara yang salah. Mereka kata at-ta'wilut ta'til. Ta'wil itu maknanya menafikan sifat, dia kata. Kalau seseorang buat ta'wil, maknanya dia ni menafikan sifat istawa. Tetap kami beriman Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Tetapi kami tidak memaknakan istawa dengan duduk. Kamu beriman Allah istawa, tapi kamu memaknakan istawa itu dengan duduk. Kamu yang salah. Kamu yang menjadi zair, kamu yang ada zair dalam hati kamu. Sedangkan kaedah kita dalam ahli sunnah wal jamaah, apabila kita nak buat takwil, maka ada prinsip-prinsipnya, iaitu dikembalikan kepada ummul kitab. Ummul kitab. Apa dia ummul kitab? Ayat muhkamat. Apa dia ayat muhkamat? Laisa kamitsli syai'. Ayat muhkamat mesti menjadi rujukan apabila kita buat takwil. Baik. Sekarang ni, bukankah Nabi sendiri yang bersabda dalam doanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Nabi yang doa, kalaulah takwil ni haram, kalaulah takwil ni sesat, kalaulah takwil ni berdosa, tak mungkin Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Al-Jawzi, tak mungkin Nabi doakan kepada Abdullah bin Abbas dengan lafaz Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Kalau takwil sesat, akan Nabi nak doakan sepupu baginda dan sahabat baginda, antara sahabat yang alim, iaitu Abdullah bin Abbas, dengan doa yang sesat. Takkan Nabi doakan, Ya Allah berikan kepadanya ilmu takwil Quran, kemudian kamu yang bawa datangkan kaedah takwil Quran itu sesat. Maknanya kamu nak kata Rasulullah doakan supaya Abdullah bin Abbas ni diberikan ilmu sesat. Wal'iyadzubillah, ini perkataan apa? Maka mereka akan, bahasa kita sekarang, mereka akan terciduk. Terciduk di mana mereka akan tergamam. Mereka akan bungkam. Mereka tak ada hujah. Takkan Nabi doakan benda sesat pada Abdullah bin Abbas? Maka mereka akan pusing. Kerana mereka tidak memahami kaedah-kaedah syarak yang benar. Maka kita katakan, apabila kita berinteraksi dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang muhkamat terlebih dahulu. Iaitu apa? Iaitu laisa kamitslihi syai'. Allah tak menyerupai sesuatu. Jadi istawa kat situ tak mungkin maknanya makna yang serupa dengan makhluk. Makna yang serupa dengan sifat makhluk, sifat jisim. Seperti duduk. Maka kita lihat makna istawa dalam yang kita sharekan sini. Pertama, makna istawa ialah masak. Istawa ta'am. Masaknya makanan atas dapur tu, bila makanan dah masak atas dapur, sup dia bok korban lembu kan, bila sup tu daging dah lembut, kita pun panggil istawa ta'am. Sup dah masak, makanan dah masak. Awit tamar, ataupun dah masak buah, buah dah masak dekat pokok tu, kita panggilnya istawat tamar contohnya. Ataupun kita panggil istawat al-fakihah, telah masak buah itu, naduja ataupun nadija, telah masak ranum buah tu. Itu istawa. Takkan kita nak kata istawa sini Allah masak ranum atas arash. Tak mungkin. Kerana masak ranum ataupun makanan masak itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Yang kedua, istawatil ard. Bumi jadi rata. Bumi jadi rata. Itu sebut istawa juga. Itu pun istawa juga. Ataupun istawa alaih. Ni istawa alaih ni yang kita guna dalam takwil kita mengikut dasar ahli sunnah, maknanya istaula wa malaka, menguasai, yang memiliki, yang menjaga, yang mengekalkan. Itu makna istawa ikut konsep ahli sunnah. Kerana apa? Kerana apabila kita sebut istawa dengan makna menguasai, apa rujukan dia? Ada rujukan dia, ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Tuhan yang bersifat dengan Al-Qahhar, yang bernama Al-Qahhar, itu menguasai ke atas hamba-hambanya.
Jadi istawa dengan makna qahara ada dalam bahasa Arab, iaitu menguasai. Ini istaula wa malaka. Malaka ni menguasai lah, yang menguasai kerajaan, yang menguasai arash. Ada juga istawa dengan makna istaqama wa'tadala. Tu yang imam sebut sebelum solat. Bila kita jadi imam, imam pakai mic, imam pun sebut istaqimu wa'tadilu, istau. Imam sebut istau. Kalau istawa ni maknanya duduk je, tak ada makna lain. Istawa ni duduk je. Sebagaimana golongan Wahabi kata, istawa ni duduk, tak ada makna lain, duduk. Tapi kita katakan kalau begitu, apabila imam sebut istau, kita jawab apa? Kita duduk. Tak mungkin makmum bila dengar kalimah istawa, istau, maka makmum akan duduk. Tak, kita faham apa? Istau dengan makna apa? Luruskan saf. Istau sawu sufufakum. Istaqama wa'tadala, luruskan saf, rapatkan saf. Itu makna istawa. Ataupun istawa dengan makna serupa. Istawa syai'an, tasawiyan, iaitu dia serupa. Serupa. Bila dua benda serupa, juga dikata istawa. Juga dikata istawa. Ataupun disebut istawa fulanun. Istawa fulanun ni apa? Telah jadi seseorang itu matang. Tamma syababuhu, telah sempurna kepemudaan dia. Maksudnya telah sempurna umur syababnya. Dia dah matang. Umur matang ni bila? 40. Apabila orang umur 40, maknanya itu kematangan. Dah sempurna syabab dia, dah sempurna kepemudaan dia. Lebih kurang umur 40 tu dipanggil istawa fulanun. Mamat ni dah matang. Dia dah pandai untuk berfikir, cara berfikir dan sebagainya. Sebut istawa fulan. Takkan nak kata Allah Ta'ala tu matang? Tak mungkin. Tak mungkin. Okay? Ataupun antara makna istawa lagi, istaqarra wa thabata, menetap atau tetap. Itu juga makna istawa. Dan banyak lagi makna istawa. Kalau kita nak tunjuk, banyak makna lagi. Sebab ada banyak lagi mu'jam yang dirujuk dalam ni. Mu'jam yang dirujuk dalam ni. Sebab tu dalam ni disebut tentang makna-makna istawa yang lain. Jadi kesimpulannya apa? Ni banyak lagi makna. Sampai 12, 13, 14, 15, 16. Banyak makna. Okay, bagi kalimah istawa. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita sebut kalimah istawa bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara ini dalam kamus ataupun dalam mu'jam yang lain ada disebut tentang kalimah-kalimah istawa yang lain. Saya rasa cukup dah di sini untuk kita faham apakah makna istawa. Okay. Jadi bila kita sebut istawa, dia ahli sunnah pegang makna istawa, ahli sunnah pegang, beriman dengan kalimah istawa itu dalam Quran, dan kita pegang bahawasanya Allah bersifat dengan istawa, tetapi istawa kita tidak memaknakan dengan makna duduk. Adapun ulama ahli sunnah kata istawa tu ada dua bahagian makna. Satu bahagian makna yang layak bagi Allah, satu bahagian makna yang tidak layak bagi Allah. Yang tidak layak bagi Allah kita nafikan bagi hak Allah. Takkan kita nak kata Allah masak ranum, takkan kita nak kata Allah duduk, takkan kita nak kata Allah menetap. Ini mustahil bagi Allah. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan matang, masak ranum, duduk, lurus dan sebagainya. Tetapi kita mengisbatkan makna-makna yang layak bagi Allah tanpa kita spesifikkan. Kita tak kata, oh makna istawa memang confirm menjaga atau memelihara. Tak. Kita kata makna istawa yang layak bagi Allah, Allah menguasai. Boleh jadi maknanya Allah menjaga arash. Boleh jadi maknanya Allah mengekalkan arash daripada jatuh ke atas kita. Di antara makna-makna ni yang layak bagi Allah ni, yang tahu betul-betul spesifik apa yang Allah Ta'ala kehendak maknanya, hanya Allah. Hanya Allah. Kita tak tahu, para ulama pun tak tahu, melainkan mereka tahu makna-makna yang layak bagi Allah. Inilah makna-makna yang layak bagi Allah. Maka kita katakan, bila kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menguasai arash. Boleh. Kalau ada orang kata tak, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga arash, pun boleh. Tapi saya suka makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengekalkan arash.
di tempatnya supaya tidak jatuh kat atas hambanya pun boleh terpulang. Asalkan maknanya itu layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan makna duduk, menempati, lurus, masak ranum dan sebagainya. Itu makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kembali pada kitab. Maka kata pengarang tadi di atas ini tadi, kata pengarang di bahagian atas ini tadi, takwil dibolehkan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang zahirnya membawa kekeliruan bahawasanya Allah Ta'ala tu ada anggota tangan. Seperti ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tak mungkin Allah Ta'ala itu bersifat dengan anggota, kerana Imam Abu Ja'far At-Tahawi telah menyebut bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada anggota. Daripada anggota badan. Sama ada anggota badan tu ada watts. Ada watts ni anggota kecil macam kuku atau gigi. Ataupun a'dha'. A'dha' ni anggota besar seperti tangan atau kaki. Allah Ta'ala maha suci daripada anggota badan. Kalau anggota badan secara umum disebut sebagai jawarih. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jawarih ataupun jarihah. Tapi dalam pembahasan, jarihah itu terbahagi pada dua. Ada adawat, ada a'dha', ada anggota kecil seperti kuku dan gigi, ada anggota besar seperti tangan dan kaki. Begitu juga Allah Ta'ala maha suci daripada anggota muka. Walaupun dalam Al-Quran ada sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika bukan maknanya wajah tu muka. Bukan makna wajah tu muka Tuhan, tidak. Okey, tidak. Wajah itu contoh kalau kita sebut dalam bahasa Arab, okey, fa'altu hadza liwajhillah. Aku melakukan perkara ini liwajhillah. Liwajhillah kat sini bukan makna untuk muka Allah, tapi liwajhillah ni libtigha'i mardatillah, untuk mencari keredaan Allah. Jadi kalimah wajah ni kadang-kadang datang dengan makna kiblat. Kan? Fasamma wajhullah. Hadaplah ke mana sahaja. Fasamma wajhullah, di situlah kiblat Allah. Wajhullah dengan makna kiblat. Tak semua makna wajah itu dengan makna muka. Itu bahasa Arab, cantik bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran diturun dalam bahasa Arab, bukan diturun dalam bahasa Melayu. Kerana bahasa Arab itu luas maknanya. Begitu juga tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu duduk atau boleh duduk seperti ayat yang kita telah jelaskan tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ataupun sifat-sifat yang lain. Seperti ada sebahagiannya kata Allah Ta'ala ada mata. Bila mereka baca firman Allah, tajri bi'ayunina, dia kata Allah Ta'ala ni ada banyak mata. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ada kata Allah ada betis. Ada yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dua tangan kanan. Ini menjadikan Allah Ta'ala itu seperti makhluknya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriman dengan semua ayat-ayat sifat, sama ada yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat, kita beriman semuanya. Kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan sekalian ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Kita beriman, kita tidak menafikan, tetapi iman kita bukan dengan makna yang makna tersebut adalah makna-makna yang tashbih, yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang tajsim, yang menjisimkan Allah, seperti mengimani istawa dengan makna duduk, seperti mengimani a'yun dengan makna mata, seperti memahami makna yad dengan makna tangan, seperti memahami makna wajah dengan makna muka, seperti memahami makna amintum man fis sama', Tuhan berada di langit, seperti memahami makna hadis dalam hadis Nabi, hadis nuzul dipanggil, yanzilu rabbuna dengan makna Tuhan turun pada setiap sepertiga malam. Tuhan turun dengan zatnya setiap sepertiga malam. Kita katakan ini semua adalah hadis ataupun ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat. Bukan itu makna yang dikehendaki oleh syarak. Itu adalah kaedah untuk kita memahami. Jadi kesimpulannya yang paling mudah untuk kita sebagai orang awam yang duduk pada akhir zaman, mutaakhirin, pada akhir zaman ni, ialah kita ikut cara yang telah digariskan oleh ulama. Kalau kita nak tahu makna, maka kita ambil makna-makna yang ulama-ulama kita telah jelaskan takwilannya. Kalau kita nak ikut cara salaf pun boleh tanpa kita spesifikkan
maknanya, tetapi kita beriman maknanya mestilah makna yang layak bagi Allah tanpa kita kata makna spesifik ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap semua jelas. Ada persoalan ke? Tentang hadis ni nanti insya-Allah kita akan jelaskan. Ini juga termasuk dalam hadis yang mutasyabihah. Bagi yang tanya soalan ni ada takwilannya, tapi saya tak ready dengan, sebab penjelasannya panjang. Nanti boleh WhatsApp dekat saya, nanti saya akan balas insya-Allah. Tapi terjemahan tu kurang sesuai. Ada takwilannya yang para ulama kita jelaskan. Nanti insya-Allah saya jelaskan. Soalan lain kalau ada yang kurang faham? Kalau tak ada, alhamdulillah, barakallahu fikum. Minggu depan insya-Allah tolong remind saya untuk jelaskan ataupun berikan maksud yang sebenar tentang terjemahan hadis yang disebut tadi dalam persoalan tadi insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi semua insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang agak menarik juga insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.